Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung perbincangan bab 9. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk 9.3 iaitu penyerapan dengan standard pembelajaran. Yang pertama, dapat mengenal pasti struktur vilus dalam pencernaan. Yang kedua, dapat berkomunikasi tentang penyesuaian ileum dan vilus dalam penyerapan makanan tercerna. Okey, kita bincang dahulu struktur vilus di mana proses penyerapan berlaku. Okey, so vilus, apa itu vilus? Okey, vilus merupakan unjuran-unjuran halus yang terdapat pada lapisan dinding dalam ileum. Kita tahu ileum adalah tempat pencernaan yang terakhir berlaku dan terdapat banyak makanan tercerna iaitu molekul yang paling ringkas ataupun dengan kata lain kita panggilnya sebagai nutrien dalam ileum. So di dalam ileum itu terdapat bahagian dindingnya terdapat banyak unjuran-unjuran halus yang kita panggil vilus. Dan di dalam vilus terdapat banyak kapilari darah dan juga lakteal yang akan membantu dalam pengangkutan makanan tercerna yang telah melakukan proses penyerapan. Okey, kita tengok keratan memanjang, okey, vilus. So kalau kita ambil satu vilus dan kita kerat memanjang struktur vilus tersebut, inilah dia struktur vilus. Okey, sebenarnya vilus dia dibina dari dilapisi oleh satu dinding ataupun lapisan yang sangat nipis. Okey, dibina daripada sel-sel epitelium. Okey, satu sel, okey, setebal satu sel. Jadi permukaan ataupun dinding vilus ini adalah sangat nipis. Okey, setebal hanya satu sel sahaja. Jadi ini akan memudahkan proses meresapan makanan tercerna berlaku. Selain daripada itu, di permukaan vilus ini, permukaan setiap sel epitelium ini diubah suai dengan membentuk mikrovilus. Okey, ada lagi unjuran-unjuran kecil yang akan meningkatkan luas permukaan setiap vilus bagi meningkatkan kadar penyerapan makanan tercerna. Okey, dan di dalam vilus terdapat satu salur sistem limfa iaitu kapilari limfa yang kita namakan lakteal di tengah-tengah ni. Okey, yang mana ia akan terlibat dalam penyerapan makanan yang larut lemak. Okey, makanan tercerna yang larut lemak. Okey, dan dikelilingnya dilingkungi oleh jaringan kapilari darah yang akan terlibat dalam pengangkutan makanan tercerna yang larut air seperti glukosa dan asid amino. So secara umumnya struktur vilus dia terdiri daripada dinding yang dibina daripada tisu epitelium, okay, yang nipis, dan dia ada lakteal dan juga kapilari darah untuk proses pengangkutan makanan tercerna. Okey, dan vilus tadi kalau kita lihat dalam rajah ileum, okey, kita ambil ileum sebagai tempat terakhir struktur proses pencernaan. Okey, so bila kita besarkan ileum tadi, so kita kerat rentas ileum, kita dapati bahawa di bahagian dinding dia ada unjuran-unjuran halus yang kita namakan tadi vilus. Okey, so dan ciri ileum adalah ileum ni adalah satu struktur yang panjang dengan panjang 2 hingga 4 meter. Okey, jadi bila struktur ini adalah struktur yang panjang, jadi proses penyerapan makanan tadi akan berlaku dengan lebih cekap. Okey, selain daripada tempat pencernaan yang terakhir, ileum juga merupakan tempat
penyerapan makanan tercerna yang akan diangkut ke sel-sel badan kemudiannya. Okay, so basically inilah kedudukan villus yang kita bincangkan awal tadi di dalam ileum. Jadi bila ileum yang panjang 2 hingga 4 meter ni dan setiap inci dindingnya mempunyai unjuran-unjuran villus. Jadi bila villus yang banyak tadi, dia akan menambahkan kehadiran villus yang banyak tadi, dia akan menambahkan jumlah luas permukaan untuk proses resapan ataupun penyerapan makanan. Okey, jadi ada villus, ada microvillus, okey. Kehadiran villus yang banyak dan kehadiran microvillus yang banyak, kedua-dua ini menyebabkan kawasan ileum mempunyai luas permukaan yang besar bagi proses penyerapan makanan. Okey, so dua struktur ini, villus dan microvillus, yang akan meningkatkan jumlah luas permukaan ileum. Okey, sekarang kita tengok ciri-ciri penyesuaian yang terdapat pada ileum dan juga villus bagi penyerapan makanan tercerna. Okey, kita tengok struktur villus tadi. Okey, bermula dengan lapisan paling luar pada villus. Okay, kita dah bincang tadi bahawa ia dilapisi oleh tisu epitelium yang dibina daripada sel-sel epitelium setebal satu sel sahaja. Okay, ni satu sel sahaja yang membina dindingnya, dan sel epitelium tadi telah mengalami pembezaan dengan membentuk microvillus ataupun microvilli. Okey, membentuk banyak microvillus untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi meningkatkan kadar penyerapan makanan tercerna. Okey, jadi kehadiran microvillus pada setiap sel epitelium, okey, setiap sel epitelium ini akan meningkatkan jumlah luas permukaan. Okey, so satu dia mempunyai, cirinya mempunyai microvillus yang banyak. Okey, dan pada lapisan sel epitelium atau lapisan permukaan dia tu, dinding ileum tadi, terdapatnya sel goblet, sel epitelium yang telah diubah suai menjadi sel goblet, yang mana sel goblet ini boleh merembeskan mukus bagi melindungi dan melicinkan laluan makanan. Okey, jadi dia boleh melindungi bahagian ileum, pada masa yang sama dia melicinkan laluan makanan. Okey, so itu ciri yang pertama tentang lapisan tisu epitelium ataupun pada dinding villus. Okey, ciri yang kedua ialah kehadiran kapilari darah dalam villus, yang mana dia akan membawa nutrien yang larut air, contohnya glukosa dan juga asid amino. Okey, dan nutrien tadi akan diangkut dari ileum, okey, meresap masuk ke dalam villus di ileum dan kemudiannya diangkut ke hati sebelum dihantar ke sel-sel badan melalui sistem peredaran darah. Okey, so ini ciri struktur villus yang kedua. Okay, yang ketiga, pada villus juga terdapat lakteal, iaitu kapilari limfa. Okay, yang mana ia akan bergabung, kapilari limfa ini akan bergabung membentuk salur limfa. Dan fungsi lakteal adalah untuk mengangkut makanan tercerna yang larut lemak. Okay, contohnya titisan halus lipid. Okey, kita ada vitamin A, D, E, K yang mana semuanya akan meresap ke dalam lakteal
laktil dan diangkut daripada vilus, kemudian ia akan memasuki salur limfa sebelum ia mengalir ke dalam ductus thorax dan akhirnya akan dihantar semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Okey, so kalau kita lihat ni gambar rajah yang ada di dalam skrin ini, okey, kita dapati bahawa bila makanan yang larut air, contohnya asid amino, okey, kita ada glukosa, contohnya air dan garam mineral. Okey, yang mana makanan ini akan diserap masuk ke dalam kapilari darah, okey, aliran yang berwarna biru ni. So daripada kapilari darah tadi, dia akan diangkut ke salur-salur darah, iaitu salur darah yang besar, iaitu vena portal heffa. Okey, kemudian ni portal vein ni, okey, vena portal vein tadi, kemudian dia akan dihantar ke, nampak laluan ni, okey, dihantar ke hati, okey, melalui vena portal hepa. Okey, tapi kalau kita lihat laluan untuk makanan tercerna yang larut lemak, okey, so contohnya kita ada vitamin A, D, E, K ataupun lipid, ia akan meresap ke dalam laktil. Okey, katakan kita ada kat sini asid lemak dan glycerol, dia akan masuk dalam laktil. Okey, vitamin A, D, E, K. Kemudian daripada laktil tadi, dia akan bergabung kepada salur limfa yang lebih besar. Okey, kemudian diangkut melalui salur limfa. Okey, dari salur limfa tadi dia akan masuk ke dalam ductus thorax. Okey, dia masuk dalam ductus thorax, salur yang lebih besar. Sebelum ductus thorax ini, kalau kita lihat dia bersambung ke vena subclavicle kiri, kemudian barulah dia masuk ke dalam aliran darah semula. Okey, dia akan masuk ke dalam vena cava dan kemudian daripada vena cava dia akan dihantar ke sel-sel badan. Okey, so kalau kita tengok itulah dia punya kegunaan laktil dan juga kegunaan kapilari darah dalam vilus. Okey, kita lihat macam mana proses penyerapan nutrien tadi berlaku pada vilus. Okey, so kita besarkan struktur vilus. Kita ambil unjuran vilus ni. Okey, kita tahu dia dilapisi oleh lapisan tisu epitelium yang nipis setebal 1 sel, nampak? Okey, lapisannya hanya nipis je. Kemudian dia ada laktil dan juga ada jaringan kapilari darah. Okey, so bahan makanan tercerna yang larut air, contohnya kita ada glukosa, galaktosa, asid amino, garam mineral, vitamin yang larut air B dan C akan meresap secara resapan berbantu ke dalam sel epitelium. So dia akan cross the epithelium layer and then terus masuk ke dalam kapilari darah. Okey, macam tu. Okey, so semua nutrien tadi yang larut air tadi akan meresap terus directly, merentas epithelium and then terus masuk ke dalam kapilari darah. Okey, untuk fruktosa dia diangkut oleh resapan berbantu, sama je laluannya, cuma menggunakan resapan berbantu sama. Okey, dan masuk ke dalam kapilari darah. Kemudian kalau kita lihat daripada kapilari darah tadi, ia bergabung ke dalam salur-salur darah dan ia akan melalui salur darah yang menyambungkan usus dan juga hati, iaitu vena portal hepa. Kemudian makanan yang larut air tadi, makanan tercerna yang larut air tadi akan dihantar ke hati untuk proses yang berikutnya, iaitu proses asimilasi. Okey, so dia akan hantar ke asimilasi, akan berlaku di hati.
Okey, dan hati jugalah yang akan mengawal berapa banyak nutrien yang akan dihantar ke sel-sel badan. Okey, so masuk dalam sel-sel badan. Okey, dan sel-sel badan juga akan melakukan proses asimilasi. Okey, itu laluan ataupun penyerapan nutrien yang larut air. Okey, kita tengok pula macam mana makanan tercerna yang larut lemak pula meresap ke dalam bilis. Okey, asid lemak dan gliserol hasil daripada pencernaan lipid akan meresap melalui sel-sel epitelium. Okey, dia akan meresap ke sel-sel epitelium. So, apabila dia melintasi ruang di dalam bilis ini, asid lemak dan gliserol akan bergabung membentuk titisan-titisan halus lipid. Okey, so yang masuk mula-mula is asid lemak. Okey, asid lemak yang akan meresap bersama-sama dengan gliserol. Okey, asid lemak dan gliserol. Okey, so bila dia meresap merentasi sel epitelium, okey, kemudian bila dia masuk di ruang ini, dia akan menjadi titis-titisan lipid. Okey, dia akan bergabung menjadi titisan-titisan lipid. Okey, so titisan lipid inilah yang akan meresap ke dalam laktil. Okey, so titisan ini maknanya laktil akan mengangkut asid lemak dan gliserol ini dalam bentuk lipid, iaitu dalam bentuk titisan-titisan halus. Tapi kalau vitamin A, D, E, K, vitamin A, D, E, K akan directly merentas epitelium dan terus pergi ke laktil. Okey, berbeza dengan asid lemak. Asid lemak dan gliserol kena bergabung dulu untuk menjadi lipid, barulah dia meresap ke dalam laktil. Okey, dan daripada laktil tadi, okey, diangkut dan dia akan bergabung. Okey, semua laktil akan bergabung menjadi salur limfa yang lebih besar. Okey, angkut. Okey, kemudian dia akan menjadi salur limfa yang lebih besar. Okey, daripada laktil, dia akan masuk ke dalam salur limfa tadi. Kemudian daripada salur limfa, dia akan dihantar, makanan yang larut lemak tadi dihantar ke ductus thorax. Kemudian dia akan melalui vena subclavicle kiri sebelum dihantar ke vena cava, dan daripada vena cava makanan yang larut lemak tadi akan dihantar ke dalam jantung dan jantung yang akan mengepam ke dalam sel-sel badan. So kalau kita tengok pengangkutan bahan makanan tercerna yang larut lemak, perjalanan dia akan melalui sistem limfa. Salur limfa, ductus thorax ini adalah sistem limfa sebelum dia kembali ke dalam sistem peredaran darah. So bila dia melalui sistem peredaran darah, iaitu di vena subclavicle kiri, masuk ke vena cava ke jantung, yang ini ia melibatkan sistem peredaran darah. Apa-apa pun, semua makanan yang tercerna, larut air dan larut lemak akan dihantar ke sel-sel badan untuk proses yang kita akan bincang kemudian, iaitu proses asimilasi. So itulah cara bagaimana nutrien, iaitu makanan yang tercerna, mengalami proses penyerapan ke dalam bilis sebelum diangkut ke sel-sel badan.
Okey, kita lihat uji minda 9, muka surat 159. Okey, terangkan penyesuaian pada vilus. Okey, penyesuaian pada vilus untuk menjalankan fungsinya dengan cekap. Yang pertama, lapisan vilus adalah nipis setebal satu sel yang mana ia akan memudahkan penyerapan nutrien. Okey, kat sini penyesuaiannya adalah dinding tadi yang nipis setebal satu sel, ini penyesuaian, dan bila dia minta kita terangkan, penerangannya adalah memudahkan penyerapan. Okey, ni penerangan lah, explanation. Okey, penyesuaiannya adalah fakta. Okey, sini penyesuaian F. Okey. Kedua, permukaan sel epitelium dilitupi dengan banyak microvillus. Okey, banyak microvillus akan meningkatkan jumlah luas permukaan bagi penyerapan nutrien yang maksimum. So, banyak microvillus adalah ciri dan penerangannya meningkatkan jumlah luas permukaan. Okey, yang ketiga kita ada sel-sel goblet yang akan merembeskan mukus, yang mana ini akan memudahkan penyerapan nutrien. Keempat, okey, vilus juga mempunyai kelenjar usus yang merembeskan jus usus which mengandungi enzim pencernaan untuk menghidrolisiskan makanan kepada sebatian yang ringkas sebelum penyerapan berlaku. Okey. Berikut, okey, penyesuaian yang berikutnya ialah mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak, iaitu fakta, yang penerangnya adalah untuk mengangkut hasil pencernaan yang larut air. Okey, dan yang terakhir cirinya ialah mempunyai laktial, iaitu kapilari limfa untuk menyerap ataupun mengangkut hasil pencernaan yang larut lipid ataupun larut lemak. So, kita ada beberapa ciri penyesuaian. Okey, kita tuliskan sebagai fakta yang saya gariskan dan kita terangkan, okey, untuk setiap ciri tersebut. So, kat sini kita ada penerangan yang jelas. Okey, kita lihat pula uji minda 10. Rajah yang diberikan, okey, kalau kita lihat rajah yang diberikan menunjukkan bahawa glukosa, galaktosa melakukan proses pengangkutan aktif untuk meresap merentasi epitelium vilus. Okey, so kita nampak kat sini dia menggunakan pengangkutan aktif. Asid amino juga menggunakan pengangkutan aktif. Okey, dipeptida menggunakan pengangkutan aktif. Okey, dan untuk fruktosa dia menggunakan resapan berbantu. Okey, asid lemak menggunakan resapan ringkas untuk merentasi sel epitelium pada vilus. Okey, soalannya, terangkan kesan kekurangan mitokondria terhadap proses penyerapan di vilus bagi seseorang individu yang sedang kebuluran. Okey, so terangkan. Okey, kita kena jawab macam mana? Kita beri dulu kesan kekurangannya. Okey, kesan kekurangan mitokondria akan menyebabkan kekurangan tenaga dihasilkan. Sebab kita tahu mitokondria adalah tapak penjanaan tenaga. Okey, jadi pengangkutan aktif ni penerangannya ya. Pengangkutan aktif akan kurang berlaku menyebabkan kurang glukosa. Okey, yang ni glukosa, kurang asid amino dan kurang dipeptida dan peptida dapat diserap ke dalam kapilari darah. So, merujuk kepada rajah, kita punya jawapan itu mesti menggunakan apa yang diberi dalam rajah. Kita lihat kalau mitokondria, tenaga terlibat dalam pengangkutan aktif. So, kita lihat pada bahan yang menggunakan pengangkutan aktif sahaja, iaitu glukosa, galaktosa, asid amino, dipeptida, maknanya yang berkaitan dengan pengangkutan aktif sahaja. Okey, so kita telah menjawab kesan kepada
penyerapan di vilus apabila orang itu kebuluran. Okey, selesailah subtopik 9.3 iaitu proses penyerapan dan pengangkutan makanan tercerna. Kali kalau kita recap tadi, semua makanan yang tercerna, yang larut air akan dihantar terus, diangkut terus ke dalam hati melalui vena portal HEPA, manakala makanan tercerna yang larut lipid akan melalui sistem limfa sebelum kembali ke dalam sistem peredaran darah, dihantar ke sel-sel badan oleh pengepaman jantung. Dan bila sampai di hati dan juga di sel-sel badan, akan berlakulah proses yang berikutnya, iaitu proses asimilasi yang kita akan bincang dalam subtopik yang berikut. Okey, dalam tajuk 9.4 asimilasi, standard pembelajaran yang kita akan cuba capai ialah untuk menerangkan peranan sistem peredaran darah dalam asimilasi makanan tercerna. Kemudian kita akan bincangkan fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Okey, sistem darah dan sistem limfa, sistem peredaran darah dan juga sistem limfa seperti yang kita bincang tadi berperanan. Peranannya adalah untuk mengangkut nutrien-nutrien tadi dari ileum ke hati dan juga dari ileum ke sel badan untuk proses seterusnya, iaitu proses asimilasi. Okey, apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses pembentukan molekul yang kompleks daripada gabungan molekul-molekul yang ringkas yang kita perolehi dari proses pencernaan. Kita tahu apabila makanan yang kita makan melalui proses pencernaan, kita akan dapat molekul yang ringkas. Yang mana molekul ringkas inilah yang akan diserap dan diangkut ke dalam sel-sel badan ataupun ke dalam hati, dan di situlah akan berlaku proses penggabungan semula molekul-molekul ringkas tadi membentuk molekul yang kompleks. Dan apabila molekul kompleks ini telah dibentuk, ia boleh digunakan, molekul kompleks tadi boleh digunakan atau disimpan atau dikumuh oleh sel-sel badan untuk kegunaan sel-sel badan. Kita tengok peranan sistem peredaran darah dan juga sistem limfa dalam proses asimilasi ini. Balik pada rajah yang kita dah bincang tadi, kita ada bahagian vilus. Kita ambil gambar rajah vilus ini. Kemudian ia bersambung dengan vena portal HEPA. Dan lakteal pula akan bersambung dengan salur limfa yang lebih besar. Apa yang berlaku? Jaringan kapilari darah dalam vilus, ni jaringan kapilari darah dalam vilus tadi akan bergabung, membentuk satu salur darah yang lebih besar, iaitu vena portal HEPA, dan kemudian vena portal HEPA akan bersambung dengan hati. Oleh itu, nutrien yang larut air tadi apabila dia meresap directly, secara terus ke dalam aliran ataupun dalam kapilari darah, nutrien tadi akan diangkut terus ke dalam vena portal HEPA. Kita nampak laluan dia. Kemudian daripada vena portal HEPA akan diangkut ke hati. So itu peranan sistem peredaran darah. Bercerita tentang lakteal pula. Lakteal kita tahu dia akan bersambung dengan salur limfa yang lebih besar. Jadi nutrien yang larut lipid akan meresap ke dalam lakteal, titisan-titisan lipid, vitamin A, D, E, K masuk ke dalam lakteal, kemudian dia akan diangkut ke dalam salur limfa yang besar, kemudian ia akan bersambung dengan salur limfa yang utama, iaitu ductus thorax. Sampai di ductus thorax.
Okey, ni adalah ductus thorax yang akan bersambung dengan vena subclavicle kiri. Okey, vena subclavicle kiri akan memindahkan semua nutrien itu ke dalam vena cava. Okey, kalau kita tengok ini adalah vena cava yang bersambung dengan jantung. Okey, jadi nutrien yang larut lipid tadi apabila telah memasuki vena cava akan akhirnya dihantar ke jantung untuk dipam ke seluruh sel-sel badan. Okey, jadi itulah peranan sistem peredaran darah dan sistem limfa dalam proses pengangkutan sebelum proses asimilasi nutrien. Okey, kita lihat fungsi hati dalam proses asimilasi. Okey, sebelum itu kita tengok fungsi hati secara umumnya. Dia akan mengawal kandungan nutrien yang akan masuk dalam peredaran darah. Okey, so berapa keperluan sel akan dikawal. Berapa sel perlukan nutrien, yang itu sahaja yang akan dihantar ke sel-sel badan. Jadi hatilah yang akan mengawal berapa banyak nutrien yang akan masuk ke dalam peredaran darah. Okey, dan kemudian nutrien tadi akan melalui asimilasi di hati. Okey, so kalau kita lihat tadi daripada usus kecil iaitu di ileum, okey, glukosa masuk terus, asid amino masuk terus ke dalam hati. Okey, so kat sini dia akan melakukan proses asimilasi yang pertama dan hati tadi akan menghantar nutrien bergantung kepada keperluan sel dan sel akan melakukan asimilasi yang kedua. Okey, so dekat asimilasi akan berlaku satu di hati dan yang kedua di sel-sel badan. Okey, kita lihat asimilasi yang berlaku di hati. Okey, ada dua asimilasi, ada dua nutrien yang akan diasimilasikan di hati iaitu glukosa dan juga asid amino. Okey, untuk proses asimilasi glukosa, selepas glukosa diangkut directly terus ke hati, apa yang berlaku? Glukosa sebenarnya akan dihantar dulu ke sel-sel badan mengikut keperluannya. Okey, tetapi sekiranya glukosa tadi berlebihan, sel dah guna, dah ambil, dalam hati terdapat glukosa yang berlebihan, glukosa ini akan ditukarkan kepada glycogen oleh hormon insulin. Hormon insulin dirembeskan oleh pankreas. Okey, so pankreas akan menerima maklumat dan pankreas akan merembeskan hormon insulin dari pankreas. Okey, jadi insulin dari pankreas tadi dihantar ke hati dan apabila sampai di hati, glukosa yang berlebihan yang sel badan tidak perlukan, yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glycogen. Okey, selepas proses pengubahan. Okey, jadi glycogen akan disimpan dalam hati. Dan apabila ada masanya paras glukosa dalam darah menurun, glycogen tadi boleh ditukar semula kepada glukosa oleh hormon glukagon, juga dirembeskan oleh pankreas. Okey, so pankreas akan merembeskan dua jenis hormon lah, sama ada hormon insulin ataupun hormon glukagon. Okey, jadi dua asimilasi glukosa berlaku. Yang pertama, ini kalau gula berlebihan, glukosa berlebihan menjadi glycogen, atau sekiranya glukosa terlalu sedikit dalam darah, kita boleh ubah balik menjadi glukosa. Okey, so inilah asimilasi glukosa yang berlaku di dalam hati. Okey, asimilasi yang kedua ialah asimilasi asid amino. Okey, apabila asid amino tiba di hati, again asid amino akan digunakan untuk sel-sel badan, untuk proses di sel-sel badan, dan asid amino juga digunakan untuk sintesis protoplasma.
Okey, sintesis protoplasma ini melibatkan pembentukan sel-sel baharu. Okey, protoplasma merujuk kepada nukleus dan juga cytoplasma. Jadi, protoplasma yang baru terbentuk bermakna ia akan membina sel-sel baharu dan sel-sel baharu boleh digunakan untuk baik pulih tisu yang rosak. Okey, so itu yang pertama asimilasi yang pertama. Okey, asimilasi yang kedua ialah kita gunakan asid amino itu untuk menghasilkan enzim dan hormon. Okey, di hati asid amino yang dibekalkan akan digunakan untuk sintesis enzim dan hormon. Okey, dan sekiranya sel badan telah guna asid amino, hati juga telah asimilasikan asid amino dan kita masih ada lagi asid amino yang berlebihan, kita tidak boleh simpan asid amino itu di dalam badan. Jadi asid amino tadi akan diuraikan di dalam hati kepada urea dalam proses pendiaminan. So asimilasi yang ketiga ialah proses pendiaminan asid amino kepada urea. Dan kemudian urea ini bolehlah diangkut dalam aliran darah ke ginjal sebelum dikumuhkan. Okey, so untuk asimilasi asid amino kita ada 3 perkara atau 3 proses yang berlaku, iaitu pembentukan sel-sel baru, okey, penghasilan enzim dan hormon, dan yang ketiga ialah penguraian asid amino berlebihan kepada urea. Okey, so asimilasi yang pertama berlaku di hati untuk glukosa dan asid amino. Tapi tidak berlaku asimilasi untuk lipid sebab lipid daripada vena cava masuk jantung, jantung akan pump terus ke sel-sel badan. Okey, di sel-sel badan akan berlakunya 3 bentuk asimilasi. Okay, ini adalah tempat asimilasi yang kedua iaitu di sel-sel badan. Yang pertama ialah asimilasi glukosa, sama. Glukosa tadi dari hati dia akan dikeluarkan ke sel-sel badan, dilepaskan ke sel-sel badan untuk proses respirasi sel. Bergantung kepada keperluan sel lah berapa banyak glukosa diperlukan, so hati akan lepaskan ikut keperluan dan sampai di sel. Asimilasi yang pertama ialah proses respirasi sel. Okey, jadi sel akan menghasilkan tenaga yang mana tenaga boleh digunakan untuk banyak aktiviti, contohnya pengecutan otot dan juga menghasilkan protein. Okey, dan apabila tadi kita dah bentuk glycogen dalam hati dan dalam hati penuh dengan glycogen, okey, glycogen dalam hati dah penuh, tapi kita masih lagi ada glukosa berlebihan. Apa yang sel badan buat ialah yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, glukosa berlebihan akan ditukarkan menjadi lipid. Okey, so hati-hati kalau kita terambil makanan yang banyak karbohidrat untuk jangka masa yang panjang. Kalau simpanan glycogen kita dah penuh dalam hati, kita boleh tukar glukosa tadi kepada lipid. So kita tambah kandungan lipid dalam badan. Okey, so ada 2 asimilasi glukosa dalam sel badan. Okay, next is asimilasi asid amino. Okay, sama tadi, hati akan lepaskan kuantiti asid amino kepada sel bergantung kepada keperluan sel. So, apabila sampai di sel, asid amino tadi akan digunakan untuk membentuk plasma protein. Okay, untuk pembekuan darah, contohnya kita ada protrombin dan fibrinogen. Yang ini adalah 2 contoh plasma protein ya. Okey, so dia akan yang pertama digunakan untuk membentuk plasma protein dan juga untuk membaiki tisu rosak. Okey, dan sekiranya glukosa dan glycogen kita kekurangan, dalam badan kita kekurangan glukosa dan glycogen, okey, asid amino tadi akan ditukarkan kepada glukosa. Okey, so ini yang berlaku dalam asimilasi asid amino.
Okey, dan asimilasi yang ketiga adalah lipid. Okey, tadi kita tengok daripada jantung lipid terus dipam ke sel-sel badan. Jadi asimilasi untuk lipid hanya berlaku di sel-sel badan. Okey, so apabila lipid dihantar ke sel-sel badan, ia akan digunakan pertamanya untuk pembinaan membran plasma, yang mana lipid dalam bentuk fosfolipid dan juga kolesterol digunakan. Okey, ia akan gunakan untuk membentuk membran plasma yang pertama. Okey, yang kedua, sekiranya kita ada lebihan lipid, okey, kita akan simpan lebihan lipid itu dalam bentuk tisu adipos di bawah kulit dan ia bertindak sebagai penebat haba. Okey, ada juga tisu adipos yang digunakan untuk melindungi organ-organ dalaman. Okey, dan yang ketiga, sekiranya kita kekurangan glukosa pada satu-satu ketika, glukosa tak ada, contohnya kita tak makan berbulan-bulan, tidak makan atau tidak mendapat karbohidrat untuk berbulan-bulan, jadi apa yang berlaku? Lemak yang kita simpan dalam bentuk tisu adipos tadi akan diasimilasikan, iaitu akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Ini if kita kekurangan glukosa untuk jangka masa yang panjang. Okey, boleh? So, ada 3 proses asimilasi yang akan berlaku di dalam sel badan, iaitu asimilasi glukosa, asimilasi asid amino dan asimilasi lipid. So, semua nutrien yang telah diangkut ke sel badan dan juga ke hati digunakan, diubah menjadi molekul yang kompleks melalui proses asimilasi. Okey, berbalik kepada fungsi hati tadi, kita dah bincangkan selain hati mengawal kandungan nutrien yang masuk ke dalam peredaran darah untuk proses asimilasi. Okey, yang kedua, hati juga berfungsi sebagai organ penyatoksinan dan penyimpanan nutrien. Okey, untuk penyatoksinan, okey, detoxification, dalam bahasa Inggeris, sel hati akan menyingkirkan bahan yang berbahaya seperti alkohol, dadah dan sisa racun dan menukarkannya menjadi bahan yang kurang toksin dan disingkirkan melalui hempedu ataupun air kencing. Okey, so itu cara hati kita berfungsi sebagai organ penyatoksikan. Okey, selain mengawal kandungan nutrien ataupun asimilasi. Okey, yang kedua, okey, selain daripada itu, ia juga menjadi tempat penyimpanan nutrien seperti glukosa berlebihan. Okey, kita ambil contoh tadi, glukosa berlebihan yang kita tukar dalam bentuk glycogen, okey, dan kita simpan dalam hati. Jadi dia menyimpan nutrien. Okey, hati juga menyimpan vitamin larut lemak, okey, seperti vitamin A dan vitamin K, serta menyimpan mineral seperti kuprum, kalium dan zat besi, okey, di dalam hati. Okey, so basically zat besi kita gunakan untuk menghasilkan hemoglobin. Okey, jadi kita perlukan zat besi simpanan. So, fungsi hati yang pertama tadi kawal kandungan nutrien masuk, yang kedua asimilasi. Okey, kita ada proses asimilasi di hati. Okey, asimilasi. Yang ketiga, dia akan menjadi tempat penyatoksinan. Okey, yang keempat, dia menjadi tempat penyimpanan nutrien. So basically, there are 4 function of liver. Okey, yang kita perlu tahu. Okey, kita lihat uji minda 12. Dia beri gambar rajah ada 2 jenis hati di sini, liver. Satu hati yang normal, yang sihat, dan satu lagi adalah hati yang pesakit yang mengalami cirrhosis hati, di mana hati atau liver dia mempunyai banyak tisu-tisu parut. Okey, mana datang cirrhosis hati? Mana datang tisu-tisu parut ni?
Okey, tisu-tisu parut ini berlaku disebabkan antaranya ialah kita pengambilan alkohol yang berlebihan menyebabkan tisu hati tadi berparut dan akhirnya dia akan menjadikan hati itu keras yang kita panggil sebagai cirrhosis. So ketagihan alkohol, banyak sangat ambil alkohol, dan menyebabkan beberapa masalah kesihatan. So soalan ni dia minta kita ramalkan masalah kesihatan yang dialami oleh pengidap cirrhosis hati. Cirrhosis hati maknanya sel-sel hati telah menjadi keras kerana tisu-tisu menjadi parut. Yang pertama dia akan menghadapi masalah pencernaan di mana hidrolisis lemak akan menjadi perlahan. Sebab kita tahu hati adalah tempat di mana pembentukan garam hempedu berlaku. Jadi bila hati tadi ada cirrhosis, ada tisu yang berparut, kurang garam hempedu dihasilkan dan kurang garam hempedu dihantar ke duodenum, maka lemak sukar diemulsikan kepada titisan halus. Jadi yang ini akan menyebabkan hidrolisis lemak menjadi perlahan. Yang kedua, ini penerangan untuk garam hempedu tadi. So hidrolisis lemak perlahan. Ini dia punya fakta dia. Ini penerangan dia. Yang kedua, kandungan glukosa dalam darah sukar dikawal. Kenapa? Sebab bila hati kita mengalami cirrhosis, glycogen tidak dapat disimpan di dalam hati. So ini yang kedua masalahnya, kita sukar nak kawal kandungan glukosa dalam darah. Yang ketiga, sebagai organ detoxification, so bila kita ada cirrhosis hati, pendetoksikan toksin dadah tidak berlaku. So individu tadi berisiko mendapat kanser. Yang keempat, penghasilan enzim hormon antibodi akan berkurang menyebabkan keimunan akan berkurang. Yang keempat. Yang kelima, protein sukar dimetabolismakan, maka tekanan osmosis darah sukar dikawal. So menyebabkan edema pada tangan, kaki dan abdomen. Edema ni adalah pembengkakan. So tangan kita akan bengkak, kaki akan bengkak sebab masalah tekanan osmosis darah. Kehadiran tisu berparut akan meningkatkan tekanan darah dalam tekanan darah dalam abdomen. Seterusnya, limpa membengkak menyebabkan bilangan sel darah merah dan darah putih berkurang. Ada beberapa masalah kesihatan sekiranya kita mengalami cirrhosis hati. Dan cirrhosis hati ini, kalau kita perasan, individu yang mengalami masalah yang berkaitan dengan hati ini, terutamanya cirrhosis hati ataupun hepatitis, dia akan dilihat di bahagian di bahagian mata putih. Mata kita yang bahagian putih itu, dia akan menjadi warnanya kuning. Disebabkan kita gagal mendetoksifikasikan bahan-bahan toksin. So itu ramalan kesihatan yang dialami oleh cirrhosis hati. Dan uji minda ke-13, soalannya ialah salur darah menghubungkan ileum dengan hati didapati kaya dengan nutrien. Namakan salur darah berkenaan dan beri alasan dia. So jawapannya, salur darah yang banyak nutrien tadi adalah vena portal hepa. Alasannya kerana vena portal hepa kita tahu dia menyambungkan ileum dengan hati dan di ileum berlakunya proses penyerapan makanan tercerna ke dalam kapilari darah dan kapilari darah tadi akan membentuk vena portal hepa yang menghantar atau mengangkut nutrien ke hati bagi asimilasi berlaku. Therefore, vena portal hepa banyak atau kaya dengan nutrien.
Setakat itu sahajalah perbincangan tajuk 9.3 dan 9.4 iaitu penyerapan nutrien dan juga asimilasi makanan tercerna yang ringkas menjadi molekul yang kompleks, okey, dalam bab 9. Okey, so untuk video kali ini itu sahaja perbincangannya dan kita akan sambung proses yang berikutnya iaitu penyahtinjaan dan seterusnya dalam video yang berikutnya. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.